Alright. Assalamualaikum. Good morning everyone. Okay, hari ni kita nak belajar tentang standard kandungan 2.3 proses hidup organisma multisel. Mana kamu boleh menghubung kaitkan keunikan struktur sel khusus dan juga fungsi sel. Okay. Mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel, mencerahkan kepadatan komponen sel tertentu dengan fungsi sel khusus, dan kamu boleh menghuraikan kesan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi sesuatu komponen sel bagi sel tertentu. Okey, kita tahu bahawa bagi organisma multisel, dia terdapat banyak sel lah kan dalam badan sesuatu organisma tersebut, dan sel itu berlainan jenis dan juga fungsi. Okey, struktur sel ni berhubung rapat dengan fungsinya, dan setiap jenis sel itu dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja. Okey. So untuk membentuk satu organisma yang mempunyai yang lengkap lah ya. Okey, antara sel-sel yang ada dalam seseorang manusia, okey, atau individu, yang pertama ialah sel otot. Contohnya dia tersusun dalam bentuk gentian, okey, multinukleus. Dia mempunyai nukleus dan juga berjalur. Kemudian sel otot ni kamu boleh ingat fungsi dia mengecut dan mengendur. Ya, mengecut dan mengendur bagi menghasilkan sesuatu pergerakan. Tak kisahlah pergerakan secara fizikal ataupun pergerakan di dalam badan kita. Contohnya peristalsis. Kat situ ototnya akan mengecut dan mengendur untuk menggerakkan makanan. Okay, yang kedua ialah sel epitelium, iaitu yang terdiri daripada sel yang nipis dan juga lepeh. Ya? Dan dia melapisi permukaan organ seperti salur pencernaan. Sel saraf dia membentuk unjuran yang panjang dan halus yang berfungsi untuk menghantar impas saraf. Bagi seseorang perempuan, dia mempunyai sel ovum, iaitu sel yang terbesar dan di dalamnya mengandungi bilangan kromosom yang separuh daripada sel induk. Sel darah putih, yang itu dia boleh berubah macam-macam bentuk squeeze kita panggil dalam bahasa Inggeris, dan dia tujuannya adalah untuk memusnahkan patogen. Dan sel darah merah, iaitu dia mempunyai sifat khas. Dia tiada nukleus, dia berbentuk dwicekung dan berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen. So kita tahu sel darah merah ini fungsinya adalah untuk mengangkut oksigen. Jadi kedua-dua ciri tadi, tiada nukleus dan berbentuk dwicekung, adalah untuk memaksimalkan kecekapan pengangkutan oksigen. Okey, sel-sel khusus yang ada di dalam tumbuhan. So, tumbuhan juga bila dikatakan organisma multisel, maka dia juga mempunyai banyak jenis sel yang ada. So, yang pertama ialah tiub tapis. So, apa dia tiub tapis ini? Ialah struktur silinder panjang yang tersusun daripada hujung ke hujung. Kalau kita lihat dalam gambar yang cikgu berikan ini, ini ialah tiub tapis. Ya. So dia mengangkut bahan organik dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Biasanya daripada daun ke bawah lah ya. So tiub tapis ini berada di dalam tisu xilem. So yang kedua pula ialah saloxilem. Saloxilem juga sama seperti tiub tapis, iaitu dia berbentuk salur yang berongga. Ya, yang panjang dan juga bersambungan. Tengoklah ni rongga dia. Banyak jenis ni yang panjang dan bersambungan untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh bahagian pokok, daripada bawah ke atas pula. Itu saloxilem. Kemudian kalau kita lihat sel mesofil palisade.
Okey, kamu boleh rujuk kepada gambar dalam buku. Okey, sel mesofil palisad ialah sel yang panjang dan tersusun ni, padat. Okey, berbentuk silinder dan tersusun padat. Itu ialah sel mesofil palisad. Sel silinder panjang, disusun tegak dan rapat. Kloroplas yang banyak. Sifat sel mesofil palisad ini cirinya ialah dia mempunyai kloroplas yang banyak. Okey, kemudian sel mesofil berspan. Sel mesofil berspan dia tidak tersusun rapat ataupun padat. Dia mempunyai banyak ruang udara. Okey, dia tersusun longgar dan mempunyai banyak ruang udara untuk membenarkan gas berada di celah-celahnya. Sebab itu dia ada banyak rongga udara. Okey. Dan pertukaran gas itu mudah yang berlaku di dalam sel mesofil palisad dengan persekitaran luar. Sel pengawal iaitu sel epidermis yang terubah suai. Ini ialah sel pengawal. Dia ada sepasang. So, kamu tahu bila sel pengawal ini, dia sepasang ni, dia membentuk liang stoma. Ciri-ciri khas bagi sel pengawal mempunyai dinding sel yang lebih tebal dan di sebelah dalam. Okay, sebab itu apabila air memasuki sel itu akan menjadi melengkung. Bila melengkung maka membentuk liang stoma. Stoma terbuka. Okay, sel akar rambut. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. So, sel akar rambut. Yang ni kamu jangan terbalik ya. Nama dia memang sel akar rambut. Jangan tulis rambut akar. Sel akar rambut ini ialah unjuran panjang yang memanjang menyambung pada akar yang tujuannya untuk menambah luas permukaan untuk penyerapan air dan juga garam mineral. Organisasi sel dalam manusia. Okey. Kat sini ialah tisu. Okey. Selepas sel tadi ialah tisu. Okey. So jenis-jenis tisu yang pertama ialah tisu penghubung, tisu otot, tisu saraf dan tisu epitelium. So nak ingat jenis tisu dalam manusia ini, ingat POS. P untuk penghubung, O untuk otot, S untuk saraf, E untuk epitelium. So, untuk tisu penghubung, dia ada beberapa jenis kat sini, iaitu tisu penghubung longgar. Macam ni lah rupanya, tisu penghubung longgar. Kemudian tisu penghubung bergentian, tisu darah, tisu adipos, tisu tulang dan juga rawan. Okey, ramai pelajar ingat rawan ini sama dengan tulang. Tapi kalau kita lihat di bawah mikroskop, struktur rawan dengan tulang ini berbeza. Rawan menutup hujung tulang untuk melindungi tulang daripada haus. Okey, ataupun rosak. Tulang pula ialah tisu penghubung yang membentuk rangka badan, melindungi organ dalaman dan juga untuk pergerakan. Macam itulah rupa bentuk sel tulang sebenarnya. Macam kayu kan, nampak keras di situ. Okey, tisu adipos pula ialah tisu penghubung yang menyimpan lemak. So bila kita besarkan di bawah mikroskop, kita nampak ada macam color kuning dekat situ, menunjukkan dia tempat simpanan lemak di bawah epidermis kulit dan pada permukaan semua organ utama. So kalau kita lihat macam ayam, kalau kita siang ayam apa semua tu kan ada struktur yang berwarna kuning kan. Itu ialah tisu adipos. Tisu yang menyimpan lemak. Tisu penghubung longgar ini ialah yang menghubungkan antara tisu epitelium dengan tisu bawahnya. Dan juga untuk menetapkan organ. Tisu penghubung bergantian pula dia ialah membentuk tendon dan ligamen. So tendon ni menghubungkan tulang dengan otot. Tendon dengan ligamen, tendon menghubungkan tulang dengan otot. Manakala ligamen menghubungkan tulang dengan tulang. Ya.
So, seterusnya ialah tisu otot. Tisu otot ada 3 iaitu otot licin, otot rangka dan juga otot kardium. Macam inilah bentuknya. Kalau otot licin macam ni, otot kardium macam ni dan otot rangka macam tu. So, apa dia otot licin? Otot licin ialah yang mengawal. Okey, yang mengawal aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis di sepanjang salur pencernaan. So salur otot licin ini berada di salur pencernaan. So cikgu kata tadi otot tindakannya pengecutan dan pengenduran berlaku untuk membolehkan peristalsis. Kalau otot rangka pula ia terlibat dalam pergerakan terkawal. Otot kita ni yang ada di tangan, yang ada di kaki, itu kita panggil sebagai otot rangka yang akan mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan juga anggota badan. Okey, otot kardium pula dia khas. Kardium ialah kardiak. Kardiak means jantung, ya. So otot kardium dia membina dinding jantung yang mengecut dan mengendur untuk mengepam darah ke seluruh bahagian badan. So otot kardium ni dia ada sifat khas dia iaitu myogenik. Ya. Pengecutan otot kardium adalah secara luar kawal. Maksudnya tak dikawal oleh otak. So untuk saraf pula ada 3 jenis saraf iaitu neuron deria. Nama tisu saraf kita panggil neuron ya. Neuron deria, neuron geganti dan juga neuron motor. Okey, so macam inilah rupa bentuk saraf ataupun neuron tadi. Sensory neuron ialah neuron deria, relay neuron ialah neuron geganti dan neuron motor. Untuk tisu epitelium pula, ada banyak jenis tisu epitelium ni, ya. Yang pertama ialah kawasan yang meliputi rongga mulut dan juga esophagus. Yang meliputi rongga mulut dengan esophagus ialah yang ini. Okay, stratified ectomos ni. Macam inilah dia punya bentuk. Okay. Kemudian tisu epitelium yang kedua ialah yang menyeliputi peparu, rongga badan dan juga salur darah. Okay. Yang ini yang nipis ni, simple ni. Okay, kerana dia ada sifat untuk memudahkan penyerapan, contohnya penyerapan gas. Ya, jadi dia kena nipis tisu epiteliumnya. So yang ketiga ialah tisu epitelium yang menyeliputi trakea dan juga bronchus. Okey, untuk trakea dan juga bronchus dia ada macam bulu pada atasnya. Silia. Ya, ini dia punya ni. Okey, so ini ialah tisu epitelium yang membaluti trakea dan juga bronchus. Tisu yang meliputi tubul, kelenjar dan ductus kelenjar. Okey, ini dia sebab dia kelenjar dia berbentuk seperti cuboid. Okey, dan satu lagi ialah tisu epitelium yang melapisi usus kecil. Okey, yang melapisi usus kecil seperti ini. Okey, so cikgu harap kamu kenal semua bentuk tisu epitelium dan di manakah kedudukannya, ya. Okey, kalau dalam tumbuhan pula, tisu tumbuhan terdiri daripada tisu meristem dan juga tisu kekal. So, apa dia tisu kekal? Tisu meristem. Okey, tisu kekal. Cara nak ingat tisu kekal ialah keva. Keva ni, K ialah kekal, E ialah epidermis, V ialah vaskular dan A ialah tisu asas. Okay. Gambar-gambarnya kamu boleh rujuk dalam buku teks. So kalau tisu vaskular pula, tisu vaskular ni ia terlibat dalam pengangkutan. Maka dia terdiri daripada xylem dan juga phloem. So ingat tak tadi sel saloxylem dan juga tiub tapis kan? Okey.
Itu ialah dia xylem di tisu xylem dan tube tapir di tisu phloem. Okey. So dia terlibat dalam pengangkutan sama ada air ataupun bahan organik. Untuk tisu asas pula apakos. Okey. A ialah asas, pa ialah parenkima, ko ialah kolenkima dan sklerenkima. Okey, ini tisu asas yang kamu kena tahu dia punya bentuk dia sebab setiap sel itu sangat berlainan rupa bentuk dia. So kalau parenkima ini ialah tisu yang menyimpan kanji, protein dan juga air. So tisu ini boleh menjalankan fotosintesis. Kalau jenis tisu kolenkima pula ia memberikan sokongan bagi tumbuhan herba. Okey, tumbuhan yang tidak berkayu ataupun tumbuhan yang muda. Dan tisu sklerenkima pula ialah memberi sokongan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Maka dia lebih keras. Okey, untuk tisu sklerenkima. Okey, kita lihat apakah komponen. Ingat tak komponen macam mitokondria, nukleus, tu ya. Apakah fungsi komponen, kepadatan komponen pada sesetengah tisu? Okey, contoh ataupun sel. Contohnya mitokondria. Mitokondria sangat padat di sel sperma, sel otot dan juga sel meristem di tumbuhan. Kerana apa? Mitokondria ini akan membekalkan banyak tenaga. Pastikan dalam peperiksaan, kalau kamu tulis jawapan, kenapa tanya padat, maka kamu kena tulis kat dalam tu banyak tenaga diperlukan untuk berenang ke ovum di tiub fallopian untuk persenyawaan. Dan kalau sel otot, banyak tenaga juga diperlukan untuk pengecutan otot seperti otot penerbangan bagi haiwan. Kalau kita manusia, waktu kita berlari kan, waktu kita menjalankan aktiviti cergas, maka kat situ juga memerlukan banyak tenaga. That's why banyak mitokondria di dalam sel otot. Banyak untuk sel meristem, banyak tenaga diperlukan untuk pembahagian sel secara aktif. Okey, ni aktif untuk hasilkan sel baru. Kerana sel meristem pada tumbuhan ini ialah sel yang menjalankan pembahagian sel, ya, untuk dia meninggi ataupun akar memanjang. Okey, yang kedua ialah kloroplas, terdapat di dalam sel mesofil palisad. Yang paling banyak ialah di sel mesofil palisad dan sel mesofil berspan. Tujuannya adalah untuk menyerap lebih banyak tenaga supaya fotosintesis itu berlaku secara optimum. Untuk sel pankreas dengan sel goblet pada epitelium usus dan salur pernafasan, terdapat banyak jalinan endoplasma kasar dan juga jasad Golgi untuk meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan dan menghasilkan mukus. Dan yang seterusnya, jalinan endoplasma licin banyak berada di sel hati. Ingat, licin, lipid dan juga detoksifikasi dadah. Jadi dia adalah untuk proses metabolisme karbohidrat dan juga detoksifikasi dadah. So jika komponen ini gagal berfungsi ataupun kurang di dalam sel-sel tersebut, contohnya berlakunya disfungsi mitokondria. Okey, iaitu dia gagal berfungsi, maka dia akan menjadikan otot lemah. Okey, pertumbuhan terbantut dan juga masalah penglihatan dan juga pendengaran. Ya. Kalau kegagalan lysosom, okey, lysosom ini ialah mengandungi enzim lysosim, ya. So kalau lysosom tiada ataupun gagal merembeskan hormon, maka kalau dalam manusia berlakulah penyakit keturunan iaitu Tay-Sachs. Okey, iaitu pertumbuhan terbantut dan juga terencat akal. Kalau dalam tumbuhan kurang kloroplas, maka kurang tenaga cahaya diserap, kurang kadar fotosintesis dan juga kurang hasil fotosintesis. Ini adalah contoh satu keluarga yang mempunyai anak yang menghidap Tay-Sachs. Ya, dia mengalami kegagalan lysosom tadi untuk merembeskan enzim. Okey. So itu sahaja, kita akan teruskan dengan perbincangan soalan di dalam buku modul.
Bye. Assalamualaikum.